orang satu, tak boleh samalah antara ahli dalam kumpulan tersebut. Sebabnya artikel tersebut yang akan awak gunakan dalam penulisan report nanti untuk tugasan 2. Okay. So awak punya proposal apa cerita? Dah siap ke? Proposal tugasan 2? Dah siap belum? Draw ke madam? Okay. So kalau ada lagi masa, lagi lebih kurang 1 minggu lah, minggu depan sebelum kelas minggu depan boleh perlu submit lah, perlu submit di Otter. So sebelum tu bolehlah kalau nak tunjuk update progress kepada saya untuk saya semak atau sebagainya lah, nak tanya soalan pun boleh. Okay. So kita teruskan dengan inilah topik 2, falsafah dalam kehidupan. Okey, untuk topik 1 hari tu kita bincangkan tentang pengenalan tentang ilmu falsafah kan. Kita tahu falsafah tu apa, ilmu falsafah tu kepentingan ilmu falsafah tu apa, dan macam mana kita nak lihat, kita boleh lihatlah dalam rukun negara, dalam FPK kan, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah wawasan sejahtera, macam mana ilmu falsafah tu diguna pakai. Okay, so untuk hari ni kita kembangkan lagi. Kita nak tengok falsafah tu dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ni, kita sebenarnya tanpa kita sedari kita ada prinsip. Dalam hidup kita ni lah kita ada prinsip kan. Kita ada pegangan kita lah, prinsip kita. Yang biasa kan kalau kita dengar ada orang cakap pantang betul lah aku ni kan. Ada kepantangan dalam hidup dia. Okay, so pantang tu kalau maksudnya do and don'ts yang dia dah pegang lah perkara tersebut kan. Apa yang dipegang tu kalau positif, kalau membina itu tak ada masalah. Tapi kalau apa yang dipegang tu, apa yang dipantangkan tu negatif kan, itu kena nilai balik lah. Macam mana kita nak nilai dengan adanya seni berfikir kan. Kita tahu suatu perkara tu baik atau buruk dari falsafahnya lah. Okay. So falsafah dalam kehidupan itu dalam aspek dalaman kita. Kita boleh tengok juga falsafah tu dalam sekeliling kita, dalam keluarga kita kan, apa yang ibu bapa kita terapkan, dalam universiti, apa yang universiti guna pakai, dalam ekonomi kita, dalam sosial, dalam kita punya peradaban. Semua tu mencakupi perbincangan kita pada hari ni. Okay, so ni target kita untuk hari ni. Kita mampu untuk jelaskan perkembangan disiplin ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah. Okay, so ilmu falsafah ni dia ada bidang-bidang ni lah, ada pembahagiannya tu. Okay, dan kita juga mampu untuk huraikan cabang-cabang utama falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Ini antara pembahagian ilmu falsafah lah, falsafah teori dan falsafah praktikal. Selain itu, kita juga nak analisis lah perkembangan dan kemunculan terbaru dalam dunia falsafah seperti falsafah teknologi, falsafah organisasi dan falsafah ekologi. Okay. Ini perinciannya. Okay, pembahagian ilmu falsafah kita boleh bagi kepada 3 lah, teori, praktikal dan falsafah-falsafah baru. Okay, ini detailnya lah apa. Bila kita kata falsafah teoretikal tu apa dia? Inilah logik, psikologi, metafizik. Kita dah jumpalah perkataan-perkataan ni dalam topik 1 hari tu, dan ada juga perkataan-perkataan baru. Okay, sebagai contoh kan, kalau dalam kehidupan kita, kita sering kita bermain dengan persoalan logik kan. Betul ke logik ke? Apa parameter logik tu? Kan mungkin apa yang meletakkan sesuatu logik tu dikira sebagai logik. Bagaimana kaedah berfikir secara logik? Macam mana seseorang tu, A tu dikata logik perkara tersebut, tapi macam mana cara dia berfikir? B pula dia kata logik perkara tersebut, tapi mungkin logiknya tu daripada segi lain. Okay, itu logik. Persoalan metafizik pula, dari mana? Kita ni datang daripada mana? Kadang-kadang kita duk fikir logik kan, tapi ada juga beberapa perkara yang di luar realiti pemikiran kita kan. Terutamanya kalau bab ketuhanan, kalau dalam Islam kita ada rukun iman kan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat kan, malaikat. Macam mana kita nak percaya kita tak nampak pun? Itu persoalan-persoalan yang
di luar logik yang tak boleh kita nak fikir, tapi kita kena percaya sebab tu adalah urusan agama, urusan maksudnya bab-bab ketuhanan lah. Okey. Ke mana kita akan pergi akhirnya kan? Sebagai contoh kita ni manusia kan, kita macam mana kita diwujudkan daripada tanah? Macam mana tanah tanah yang kita kata dipijak-pijak lah kan? Macam mana boleh wujudnya seorang manusia? Kan semua tu kita boleh, semua tu tentang persoalan metafizik lah. Persoalan epistemologi, kalau epistemologi ni berkaitan ilmu, ilmu yang awak hadapi sekarang lah, yang awak tengah belajar sekarang. Bagaimana kita tahu yang kita tahu suatu perkara, kan? Macam mana kalau saya tanya faham tak? Okay, kalau Hafiq, apa yang Hafiq faham? Apa yang Fayyad faham? Mungkin kefahaman tu berbeza, kan? So benda tu bagaimana kita tahulah, kan? Kita nak tahu sesuatu perkara tu macam mana. Okay, persoalan etika pula, nilailah bagaimana mencapai kehidupan sejahtera. Kita nak seimbangkan, kita dah sebutlah sebelum ni dalam topik 1, kita nak capai keseimbangan insan kan, insan yang seimbang. Bagaimana nak mencapai kehidupan sejahtera. Okay, tu persoalan-persoalan lah yang kita akan kupas dalam kursus ni. Okay, so ni falsafah. Okay, falsafah, pembahagian ilmu falsafah ada 3 lah. Theoretical, praktikal dan falsafah baru. Kena ingatlah teori, praktik dan falsafah baru. Okay, ini dia punya sub lah kepada setiap pembahagian ni. Kalau theoretical, kalau dalam bahasa Arabnya nazariyah lah. Okay, nazariyah ni teori, berbentuk teori. Ada perkara yang kita tak boleh nak maksudnya sesuatu yang abstrak lah, yang kita tak boleh nak tunjuk, kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak praktikkan. Okay, itu adalah teori semata-mata. Okay, sebagai contoh logik kan, benda yang ada dalam fikiran kita, macam mana kita nak tunjuk? Kita tak boleh nak tunjuk kan. Ada benda yang kita boleh tunjuk, ada yang tak boleh nak tunjuk. Kaedah, sebagai contoh kaedah berfikir. Kita je tahu macam mana kita berfikir kan. So logik, psikologi, sifat atau potensi keinsanan kita lah, macam mana sifat kita. Macam mana dalaman kita, metafizik tentang hakikat dan kewujudan, epistemologi tentang ilmu dan kebenaran, dan estetika, perasaan dan kecantikan. Okay, sebagai contoh kan, kalau saya kata awak faham tak? Awak cakap kan faham. Okay, so faham, perkataan faham tu itu adalah teori sahaja. Macam mana nak tahu faham ke tak? Mungkin melalui jawab exam, mungkin melalui quiz, mungkin melalui soal jawab, tapi dia punya, sebagai contoh kalau quiz tu mungkin awak faham tapi awak tak dapat skor, kan, ataupun mungkin awak tak faham tapi awak main jawab je, awak skor. So itu adalah semua perkara-perkara theoretical. Okay, manakala praktikal, praktik lah yang kita boleh praktikkan amalan tersebut, perkara tersebut. Sebagai contoh etika, politik, ekonomi, peradaban. Kita faham suatu perkara dan kita gunakan kefahaman kita tu, kita boleh praktikkan. Sebagai contoh etika kan, akhlakiyah. Etika, kita tahu etika yang baik. Kita kata kita belajar senyum itu adalah satu sedekah. So kita praktikkan kesenyuman tu. Kita jumpa kawan-kawan, kita senyum sebab kita tahu itu adalah sedekah kan. Okay, so kita boleh praktikkan lah amaliah politik. Macam mana kita nak membina negara yang sejahtera, macam mana kita nak, sebagai contoh politik kan, section ni ke ataupun section mana yang kata politik kan, itu adalah isu dalam politik pula. Apa pilihan raya? Pilihan raya adalah isu dalam politik. Okay, so macam mana kita nak kata pilihan raya tu pilihan raya yang berkesan lah. Okay, ekonomi, adakah pemberian e-wallet sebagai contoh kan, pemberian e-wallet tu dalam sektor ekonomi lah, kita boleh kata e-wallet yang nak dapat nanti kan 1.5 tu. Okay, adakah dia membina ekonomi? So e-wallet kita nampak kan, pemberian e-wallet, kita guna pakai e-wallet tersebut, so kita nampak praktik kepada ekonomi. Peradaban, kita nampaklah peradaban, sebagai contoh peradaban tamadun Malaysia sekarang. Nampak kan, sebuah negara Malaysia yang maju, yang ada teknologi. So itu adalah praktikal. Okay, falsafah baru pula yang barulah, baru muncul, sebagai contoh teknologi, organisasi, ekologi. Okay, ini dia pergi satu-satu lah. Okay, falsafah baru. Teknologi,
So boleh bagi contoh. Apa isu dalam teknologi sekarang ni? Petang-petang ni. Nak mohon respon lah. Siapa volunteer nak jawab. Apa dia isu dalam teknologi sekarang? Ada orang ke? Ha, 5G. Kalau boleh cakap lah, cakap. Okay, 5G, Chan kata 5G, autopilot Tesla. Amir Lukman, boleh share tak? Apa tu autopilot Tesla? Okey, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isu teknologi berkaitan dengan autopilot Tesla ni, kita dapat lihat yang saya nampak lah kebelakangan ni ada beberapa news berkaitan dengan masyarakat ataupun Singaporean citizen menaiki autopilot di serantau Malaysia, dan dapat ada some feedback lah daripada netizen dan juga government. Tapi kita lihat daripada struktur teknologi itu sendiri, autopilot yang diperkenalkan oleh Tesla ataupun mana-mana electrical vehicle di dunia sebenarnya dah lama, dan kita tak boleh nak deny yang dunia akan ke arah benda tu. It's our future. Tapi saya nampak yang Malaysian masih lagi tak boleh terima because of maybe kena rules lah. Tu pendapat saya lah. Malaysia kena adapt faster tentang engineering dan juga status autopilot tu sendiri lah. Itu pandangan saya lah. Okay. Berkaitan dengan isu semasa teknologi. Terima kasih. Okay, terima kasih Amir Lukman. Jadi macam apa yang saya faham lah, autopilot ni mungkin kita nak menggantikan tugas manusia tu kepada robot kan. So autopilot tak perlukan kepada pilot manusia, macam tu ke Lukman? Ya betul. Kenderaan bergerak bersendirian. Sendiri. Okay. So mungkin betul lah, kita pun rasa macam ragu-ragu kan, kita ni dalam sebagai contoh naik kapal terbang ke kan, diterbangkan oleh robot kan. Mungkin untuk awal-awal ni kita akan rasa was-was lah, tapi bila dah biasa, dah adapt, kita akan rasa biasa. Tapi tak semua kita boleh serahkan kepada robot. Okay, so 5G pula, Chan, apa isunya? Ya madam, apa yang saya tahu adalah sebab 5G dia bermula dari negara China, lepas tu sekarang baru mula nak masuk ke Malaysia. So setakat ni ada 3 tempat je yang ada 5G di Malaysia. Lepas tu Telkom yang ada 5G ni adalah Yes. So untuk trial dia memberi kad percuma untuk pelanggan Yes lah untuk perkhidmatan 5G. Okay, terima kasih Chan, macam promoter pula kan. Okay, 5G ni kalau tak silap saya diperkenalkan di Langkawi kan. So macam mana satu pulau tu diperkenalkan 5G. Kita boleh kata 5G tu satu advance lah dalam teknologi wireless kan. Maksudnya memang yang terbaru lah, tapi kita kena tengok juga daripada beberapa isu kan, mungkin daripada segi sudut kesihatan dan juga dalam bentuk data yang disimpan tu kan, macam mana kerahsiaannya dan sebagainya. Itu isu-isu lah, semua tu berkaitan dengan teknologi sekarang ni kan, AI, tentang banyak lagi lah teknologi sekarang ni kan, tentang robot yang menggantikan manusia, sampai hilang kemanusiaan tersebut kan. So tu semua berkaitan dengan falsafah baru. Organisasi dalam kepimpinan lah kan, awak ada grouping, macam mana awak handle ahli dalam grup awak, tu adalah organisasi lah. Ekologi adalah tentang kitaran ni lah, tentang alam semesta kan, macam mana tentang kita memastikan kelestarian alam tersebut. Okay, so tu pembahagian ilmu falsafah. Okay, so ni secara ringkas lah tadi penerangan saya. So ini detail. Okay, so bila kita kata teori ni dia bersifat nak memuaskan keinginan kita lah kan. Teori kan, teori yang kita kata dia adalah satu idea, satu fakta yang
nak memuaskan intellectual curiosity kita lah, kan. Kita nak tahu sesuatu. Kan intelektual sesuatu yang kita kata dia abstrak lah, kita tak boleh nak nampakkan dia. Mungkin orang kata boleh medium melalui tulisan. Okey, memanglah tulisan kan, tapi dia tak boleh nak apply lah maksudnya. Okey, mengetahui satu perkara yang merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan. Okey, bila berkata tentang teoretikal ni tentang logik, psikologi, metafizik, epistemologi dan estetika. Okay, so ni praktikal pula sesuatu yang kita buat, aktiviti untuk kita menghayati ilmu-ilmu kan, sebagai contoh politik, ekonomi, akhlak. Okay, so adalah sesuatu yang apply lah, aplikasi dan praktikal kan, seperti politik, ekonomi, etika, peradaban, falsafah sosial. Okay, so ni adalah cabang ataupun persoalan dan penyelesaian kepada falsafah. Okay, ini adalah beberapa term yang kita dah dengar lah tadi. Okay, yang pertama kan cabang falsafah, antara cabangnya lah metafizik tadi. Okay, yang menceritakan tentang realiti ataupun kewujudan ataupun yang di luar logik akal lah. Okay, yang kedua sebagai contoh alam semesta lah. Macam mana alam semesta ni boleh bermula? Kan kehidupan ni sampai bila? Kan ada apa kebebasan tu, apa yang dia maksudkan kebebasan? Tu semua kita kata subjektif, abstrak kan. Epistemologi pula tentang pengetahuan, perihal mengetahui. Apakah yang boleh kita ketahui? Ada tak benda yang kita tak perlu pun tahu? Okay, bagaimana kita mengetahui sesuatu perkara? Apakah sumber pengetahuan? Mungkin sumber pengetahuan dengan masuk kelas, sejauh manakah sejauh manakah ia boleh dipercayai. Sesuatu perkara tu kita nak tahu boleh dipercayai ataupun tak. Apa dia punya cara untuk kita mengetahui sesuatu perkara tersebut, sama ada betul ataupun sebaliknya. Okay, kalau aksiologi ni lebih kepada nilai, kepada etika, estetika kan, apakah hakikat kebagusan. Kita kata bagus kan, kita kata sebagai contohlah, best lah masuk kelas Medan Mainan sebagai contoh lah kan, baguslah mengajar sebagai contoh kan, itu contoh lah. Okay, tapi apa parameter kepada bagus tu kan, dari sudut apa, daripada segi kebagusan. Mungkin Chan kata lain, mungkin Amir kata lain kan, mungkin siapa lagi kat sini. Maksudnya kebagusan tu dia subjektif lah. Okay, apakah yang patut diutamakan kan. Dalam hidup kita ni pun ada banyak kita punya perkara yang kita nak buat, tapi apa yang perlu kita utamakan kan. Apa yang kita perlu utamakan tu adalah berbeza antara setiap manusia. Ada yang maksudnya tak samalah mengikut keutamaan masing-masing. Apa yang patut disukai, apakah yang patut menjadi cantik. Dan cantik tu sendiri subjektif. Mungkin orang kata cantik tu adalah lesung pipit, mungkin orang kata cantik tu sebab dia suka senyum, mungkin orang kata cantik tu sopan santun kan. Okay, so semua ni mungkin boleh dijawab berdasarkan falsafah barat, falsafah timur ataupun falsafah Islam. Sebagai contoh kan, menjadi cantik, mungkin dalam Islam cantik tu adalah dengan menutup aurat. Okay, kalau falsafah barat mungkin cantik tu adalah mampu menonjolkan diri. Kan orang maksudnya confident level yang tinggi. Itu mungkin cantik daripada segi barat. So itu berbeza perspektif cantik tersebut. Okay. So ni detail lagi lah kepada tadi. Okay, so kita pergi pada theoretical. So theoretical ni subtopik kepada theoretical tadi lah, logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetika. Okay, ontologi ni adalah subtopik kepada teori lah. Ontologi ni merangkumi semua perkara ni. 2, 4, 5 perkara ni kita boleh kata dia adalah ontologi lah. Okay, so ontologi ni bermaksud kewujudan lah, ilmu tentang kewujudan sesuatu perkara. Kan, teori kewujudan, macam mana teori Big Bang, kewujudan manusia, kewujudan alam bumi kita kan, kewujudan planet, semua tu adalah teori lah. Okay, so ontologi tentang kewujudan suatu hakikat. Okay, terbahagi kepada metafizik, kosmologi, matematik dan ilmu kemanusiaan. Okay, ni skopnya lah.
Okay, boleh baca lah kalau matematik, apa yang awak belajar matematik lah kan, arithmetic, algebra, trigonometry dan geometry. Mungkin itu adalah satu simbol, satu formula yang kita guna pakai. Okay, tapi itu hanyalah setakat simbol lah. Okay, so ni metafizik. Okay, metafizik seperti yang saya maklum tadi lah, ia menjangkau alam metafizikal atau supernatural. Sebagai contoh ketuhanan, menyentuh persoalan di luar realiti kebendaan, kadang-kadang tak boleh tercapai oleh panca indera manusia. Okay? Ada orang kata sixth sense kan, sixth sense pun termasuk dalam metafizik ni lah. Okay, so tema-tema sebagai contoh ketuhanan, tentang roh, kita percaya adanya roh. Roh lah yang menggerakkan jasad kita ni. Okay, tapi pernah tak orang nampak roh? Kita tak nampak kan roh, tapi kita percaya adanya roh. Okay, akal dan jasad. Akal, kalau otak kita boleh nampak otak tersebut, tapi adakah kita nampak akal dalam otak tersebut? Kita tak nampakkan akal, tapi kita tahu ada akal kepada manusia. Okay? Keabadian, perubahan, asal mula dan akhir sesuatu kan. Macam mana kita bermula, macam mana kita akan berakhir nanti. Semua tu adalah persoalan metafizik. Okay. Aksiologi pula adalah tentang nilai dan teori. Tentang kepercayaan, kebudayaan, moral, etika, akhlak, tentang nilai lah. Okay. Okay, ni skop aksiologi tadi lah. Logik, etika, estetika. Okay, kalau logik tu kita tahu benar ataupun salah lah. Logik tak logik. Itu biasa persoalan yang biasa tentang logik lah. Kalau etika berkaitan dengan tingkah laku. Kan, tingkah laku tu baik ataupun buruk. Kan, akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Tingkah laku yang benar ataupun salah. Kalau estetika berkaitan dengan nilai. So nilai cantik, indah, ada seni, budaya. Okay, semua tu adalah berkaitan dengan estetika. Tiga-tiga ni berkaitan dengan aksiologi, ilmu aksiologi. Okay, so ni logik tadilah, detail setiap ni. Okay, so kalau logik, biasa kalau logik tu kita dengan kata-kata lah, dengan berhujah, dengan berdebat untuk membuktikan sesuatu. Okay, so kalau dalam Islam kita panggil ilmu mantik, ilmu berkata-kata, kan. Sebagai contoh lah kan, ada satu term kalau ada yang kat sini pernah sekolah Arab dulu kan, sekolah agama, al-hayawanun natiq, maksudnya haiwan yang berkata-kata. Okay, secara logiknya haiwan yang berkata-kata, biasanya haiwan tak berkata-kata kan, kecuali kalau kita kata burung kakak tua tu pun, itu pun dia bukan berkata macam kita, tapi itu hanyalah macam trigger kepada saraf. Macam itulah lebih kurang apa yang dilatih, dia boleh ikut setiap apa yang dilatih tu, tapi dia bukannya kita boleh kata dia berkata-kata. Okay, kalau dalam ilmu mantik, haiwan yang berkata-kata tu kita refer kepada manusia. Okay, kenapa kita manusia tu dipanggil haiwan? Panjanglah dia punya hujah semua kan, dia punya pendapat. Okay, tu contohlah ilmu mantik. Okay, ada logiknya juga. Okay, so logik menelaah hujah-hujah begitu je membezakan antara penakulan yang baik dan buruk. Okay, so logik tu dapat membezakanlah pemikiran yang baik dan buruk. Dan okay, so logik ni berkaitan dengan kita punya pemikiran lah. Okay, so estetika tadi berkaitan dengan tingkah laku kita. Okay, bagaimana keindahan terbentuk dan dirasai. Ini tentang seni, tentang teori, objektif, subjektif kan, neraca untuk menentukan keindahan. Kita kata indah tu apa, parameter indah tu? Apa kita boleh kata indah tu macam mana? Mungkin berbeza pendapat setiap antara awak kan. Okay, epistemologi ni berkaitan dengan ilmu lah. Okay, ilmu tentang sistematik mengenai suatu ilmu pengetahuan. Okay. So psikologi pula berkaitan dengan minda, tingkah laku, dalaman kita lah. Okay, bagaimana nak menentukan bagaimana minda dan sistem badan berfungsi membantu individu membuat keputusan. Okay, sebagai contoh kan, psikologi tu penting lah. Kita boleh faham psikologi tu kalau kita belajar dengan ilmu lah. Kan, kenapa seseorang itu suka sangat marah kan, hari-hari nak marah. Pantang dia tak kena nak marah. Okay, melalui ilmu psikologi ni kita kadang-kadang boleh faham. Okay, mungkin dia dibesarkan dengan suasana yang
kurang membantu kan, suasana yang teruk, yang menindas, yang zalim. So dia membina karakter. Okey. Psikologi kenapa perempuan ni, sebagai contohlah, perempuan ni sukar untuk kita faham kan, melalui psikologi lah baru kita faham. Sebab tu kena belajar, kena ada ilmu lah. Okey. Okay, so inilah pembahagian kepada praktikal, etika, politik, ekonomi dan peradaban. Okay, tadi adalah teori lah, bersifat teori. Yang bersifat praktikal adalah 4 ni lah. Kita boleh tengok falsafah etika. Etika adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kan, akhlak baik, akhlak buruk, moral yang baik, moral yang buruk. Bila kita kata akhlak, kita kata moral, benda yang kita buat lah. Okay. So bila kita buat, itu adalah applied, practical. Okay. Yang kedua adalah politik. Bila kata politik, tentang kerajaan, tentang negara, tentang macam mana kita nak menjadikan negara ni negara yang makmur, negara yang aman. Macam mana konsep kerajaan dan keadilan dalam pentadbiran, kan, keadilan. Adakah kerajaan perlu bagi setiap level kategori rakyat itu sama. Sebagai contoh kan, kita ada B40, kita ada M40 ke apa kan. Adakah kalau nak bagi peruntukan kena bagi sama sebab kata adil. Kan, sebab ni kata adil. Adil tu kena bagi sama rata. Sebenarnya tak. Adil tu bukan bagi dengan sama rata tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okay. Sebagai contoh e-wallet tu lah, ada yang dapat, ada yang tak kan. Tengok kriteria masing-masing lah. Okay, ciri-ciri tadbir urus yang baik. Falsafah politik Plato dalam bukunya Republik mencarakan sebuah masyarakat yang ideal. Tentang macam mana nak membentuk masyarakat yang ideal. Sebab ini penting untuk membina negara yang sejahtera. Okay, itu politik. Okay, ekonomi pula. Ekonomi tadi, wallet tadi lah kan. Macam mana nak bina, nak jana pendapatan negara. Macam mana nak distribute harta kekayaan negara. Okay. Macam mana nak jana, macam mana nak maintain aliran tunai dalam negara. Semua tu berkisar kepada ekonomi. Tu kepada negara lah, tapi kita boleh skopkan kepada diri kita. Kan, kita ada sumber tak? Adakah sumber ekonomi kita daripada PAMA je? Ataupun kita ada side income, ada business online. Sebabnya saya rasa sekarang ni kebanyakan pelajar dah boleh ada side income sendiri lah kan. Ada yang meniaga online, yang jadi dropship apa-apa kan, ada produk sendiri. Sebab semua sekarang dah online kan. Semua tu baguslah untuk awak bina kemahiran. Sebabnya alam pekerjaan sekarang dia demand kepada kemahiran-kemahiran yang macam ni. Okay. Tak macam dululah fokus kepada akademik saja, nak 4 flat saja. Sekarang tak, dia nak ada kemahiran-kemahiran sampingan yang boleh bantu untuk tingkatkan demand diri pelajar tersebut lah. Okay. Okay, tadi macam mana nak ada sumber pendapatan sendiri dan macam mana pula awak guna pakai harta awak tadi. Okay, ada simpanan tak? Adakah PAMA parents bagi 300 bulan tu lah habis. Kan, itu kena tengoklah falsafah ekonomi ni. Okay, seterusnya falsafah peradaban. Kalau awak tengok ni, ini kita nampak lah. Ini adalah, bila kita nampak ni, kita nampak, oh ni adalah peradaban. Okay, maksudnya apa yang dilakukan, aktiviti yang dilakukan oleh orang-orang dulu ni membina peradaban lah. Sebagai contoh Malaysia kan, dengan adanya bangunan-bangunan pencakar langit, dengan adanya teknologi, dengan adanya masyarakat, adanya pemimpin, semua tu ciri-ciri tamadun lah kan yang membina peradaban. Okay, dan kebanyakan peradaban yang ada dalam gambar ni lah runtuh kan. Kenapa boleh runtuh? Kan ada faktor penyebab pada keruntuhan tersebut lah. So kita boleh belajar untuk kita apply dalam tamadun Malaysia sekarang ni supaya tak runtuh macam tamadun-tamadun sebelum ni. Okay. So itu praktikal. Falsafah baru pula teknologi, organisasi dan ekologi. Okay, falsafah teknologi macam apa tadi Amir cakap tadi, Chan cakap tadi kan, berkaitan dengan teknologi lah, 5G, tentang autopilot, tentang AI, tentang telefon, kapal terbang. Sekarang ni
teknologi dalam PMP pun dah berkembang lah sekarang. Okay. So semuanya bila kita kata teknologi, dia ada pro and cons lah kat kita dengan nilai yang kita ada dan etika yang kita ada, kita boleh tentukan manfaat ataupun mudarat yang kita dapat. Okay. Teknologi boleh dianggap sebagai sambungan kepada diri manusia. Boleh terima ke macam tu? Adakah teknologi tu kita boleh menggantikan terus manusia? Okay. Falsafah organisasi, kepimpinan lah, tentang sosial, tentang kepimpinan. Okay. Ekologi tentang alam sekitar. Okay. Isu mungkin boleh timbul sebagai kita ecological crisis lah. Kan apa hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Adakah manusia memerlukan alam? Of course lah, tapi alam tak perlukan manusia pun. Okay. So kena ada kita panggil kitaran yang seimbang lah. Okay. Tak ada penebangan haram, tak ada pembaziran air, pencemaran bunyi, pencemaran tanah. Kita kena elakkan lah supaya ekologi kita seimbang. Okay, ini contohlah inisiatif yang dibuat, adanya eco-friendly, adanya plastik-plastik kan yang kita dah susah nak dilupuskan, kita dah hapuskan, kita pakai yang biodegradable tu kan, mudah untuk lupus. Okay. So banyaklah yang dibuat untuk menjaga ekologi alam sekitar. Okay, so ni subdisiplin falsafah. Dimensi teori, kan tadi kita kata teori dan praktikal kan. Okay, so kalau teori ni, inilah tadi logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetika. Kalau praktikal dia start dengan etika lah, etika, politik, ekonomi, peradaban. Ni semua kita akan cover nanti. Okay, tapi macam mana pembahagian tu dalam subdisiplin falsafah kita boleh bahagikan kepada praktikal dan teoretikal. Di samping falsafah baru tadilah, falsafah baru tadilah teknologi, ekologi dan organisasi. Okay. Dan tak semua kita akan cover dalam kursus ni. Kan, maksudnya tak semua subdisiplin falsafah ni ada dalam kursus falsafah dan isu semasa. Ada juga yang kita akan belajar, kita akan bincangkan dalam kursus penghayatan etika dan peradaban. Ni pun awak akan ambil. Saya tak pastilah SEM ni ataupun SEM akan datang. Okay. Kau awak dah ambil SEM ni, penghayatan etika dan peradaban? Tak ada madam. Tak ada kan? Mungkin SEM depan ataupun saya tak pastilah sama ada untuk degree sahaja ataupun macam mana. Okay, so maksudnya ni semua berkaitan dengan falsafah. Okay. Okay, ni abaikanlah. Okay, so itu sajalah untuk topik 2. Ada soalan ke? Faham ke? Ada orang ke? Senyap je. Tak ada madam. Okay. So kalau tak ada soalan, saya lah yang tanya. Okay. Apa pembahagian ilmu falsafah? Ada berapa? Apa nak respon? 3. Dalam kelas ni ada Hafiz seorang Okay. Ilmu falsafah, pembahagian ilmu falsafah ada 3. Yang pertama apa dia? Theoretical. Okay, theoretical. Yang kedua? Praktikal. Praktikal. Yang ketiga? Falsafah baru. Falsafah baru. Macam mana ni? Okay. Apa dia sub kepada theoretical? Yang lain? Apa dia sub kepada falsafah theoretical? Sub bidang kepada falsafah. Okay, logik. Lagi? Psikologi. Metafizik. Lagi? Psikologi. Psikologi. Okay, lagi? Estetika. Estetika. Lagi? Ontologi. Ontologi. Okay, ontologi merangkumi yang kita sebut tadi lah. Okay, itu adalah sub topik, sub bidang kepada falsafah teoretikal, nazariah.
Okey, yang kedua falsafah teori, falsafah praktikal. Apa dia sub bidangnya? Etika. Apa dia, Chan? Etika. Etika, okey. Politik, okey, lain? Ekonomi. Ekonomi, okey. Peradaban. Peradaban, okey. So yang kedua, yang ketiga adalah falsafah apa? Falsafah baru ataupun ada dalam setengah buku dia guna falsafah baharu. Okey, apa dia sub kepada falsafah baru? Teknologi. Teknologi, ekologi, lagi? Lagi satu apa dia? Organisasi. Okey. So tu kena ingatlah kan soalan kita soalan ujian objektif lah. Okey. So perkara-perkara tersebut basic lah kau kena ingat. Di samping tu awak kena tahulah bila sebut ontologi tahu. Aksiologi tu apa? Maksudnya peradaban apa dia kan, falsafah baru tu apa, kena tahu semua tu seperti yang kita bincang tadilah. Okay, so kalau tak ada soalan, berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi dalam falsafah dalam kehidupan, saya nak satu artikel lah, setiap pelajar ada satu artikel. Okay, artikel tersebut saya nak awak baca, awak fahamkan kandungan artikel tersebut dan relatekan dengan pembahagian falsafah mana. Falsafah mana yang berkait dengan kandungan artikel awak. Okay, siapa yang dah ada artikel? Boleh share tak? Aiman Adam ada? Aiman Adam. Ya saya. Awak dah ada artikel? Belum ada lagi. Okay. Okay, siapa yang ada artikel tadi? Farhana? Farhana ada artikel? Dah ada? Belum, madam. Belum. Tadi siapa yang jawab dah ada tadi? Semua tak ngaku dah? Kalau dah ada saya boleh bagi contoh lah. Ada tak? Semua belum cari? Okay, so kalau tak ada, kena carilah. Okay, so dalam masa yang berbaki ni, saya akan tinggalkan awak untuk awak cari artikel. Satu artikel berkaitan dengan tajuk tugasan awak, tugasan berkumpulan awak. Kalau sebagai contoh tentang sebagai contoh tentang politik kan, tentang pilihan raya. Awak ambil isu pilihan raya. Okay, so isunya apa isunya? Isunya umur kan, tahap umur yang sesuai. Okay, kandungan kepada artikel tersebut lah. Okay, so awak baca apa isu tu relate dengan falsafah yang mana? Kan, adakah falsafah teoretikal atau falsafah praktikal atau falsafah baru? Okay, dan apa sub bidang yang relate dengan isu yang awak kaji tu? Okay, mungkin satu kumpulan tu dia mempunyai isu yang sama kan, tapi kemungkinan ada kandungan yang berlainan. Okay, kemungkinan juga satu kumpulan tu isu yang sama dan juga kandungan yang sama, tapi artikel yang berbeza lah. Okay, itu tak apa. Okay, sebabnya ini adalah tugasan individu. Saya nak setiap pelajar cari satu artikel jurnal sahaja. Okay, artikel jurnal, baca dan fahamkan kandungan artikel dan relatekan dengan pembahagian ilmu falsafah yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so saya nak awak upload artikel tersebut dalam OTA di individual activity dan nyatakan di ruang komen ataupun nota kot kan. Boleh tulis dekat awak punya submission file tu. Awak tulislah apa pembahagian falsafah yang sesuai dengan isu awak, dengan kandungan artikel tersebut. Okay, faham ke? Ada soalan? Madam. Kan? Senang je.
Okay, so kita nak relatekan lah apa yang kita belajar hari ni dengan isu-isu yang ada di sekeliling kita. Okay, so dalam masa yang sama saya nak bantu awak lah untuk cari awak punya input untuk kajian tugasan 2 awak. Berdasarkan artikel-artikel awak tadi, nanti awak akan masukkan dalam kajian awak. Okay, so tu tak apa. Okay, selesai untuk tugasan hari ni. Dalam masa berbaki ni lah sebelum pukul 4 perlu submit di author. Okay, yang kedua adalah proposal. Sebelum pukul 3 ni, siapa nak tunjuk progress proposal? Mungkin saya boleh bincangkan sekejap. Ada 1-2 group ke yang nak present? Ada tak? Ada group yang dah siap proposal tak? Madam, proposal ke draft? Samalah. Proposal tu draft lah. Ada? Nak kena share sendiri madam. Boleh. Banyak pahala ni siapa yang share ni. Membantu bulan lain kan. Okay, Hafiq yang tadi. Nak share ke awak punya kumpulan? Saya malu lah madam. Nak malu pula. Dah cepat share. Kalau malu dah selesai jalan. Nampak madam? Nampak. Sekejap ni. Ya, nampak ke? Nampak. Nampak madam. Okay. Okay, boleh teruskan? Ya, ni baru draft dia. Kita orang punya isu hari tu berkaitan penyalahgunaan media sosial. So tajuk yang kita orang buat ni kita pastikan kurangnya kesedaran masyarakat mengenai kepentingan media sosial menjadi punca kepada peningkatan penyalahgunaannya. So penyataan masalah kita orang listkan 3, iaitu jenayah buli cyber, penyebaran berita palsu dengan penyebaran gambar lucah. Yang mana kita orang lihat 3 ni antara yang banyak terjadilah untuk masa sekarang ni. Yang paling terbaru gambar lucah. Dah kat TikTok, Instagram semua tu lah. Berita palsu pun berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Buli cyber yang berlaku terhadap influencer-influencer, penjual-penjual perniagaan dan sebagainya. Dan untuk persoalan kajian ni kami listkan 3 juga. Pertama kita orang listkan apa sebab terjadinya dan macam mana kita nak overcome dia punya situation tu dengan sejauh mana efek masyarakat sekiranya kita tak bendung masalah ni for the future lah. For objektif kajian kita orang listkan 3 juga. Pertamanya kami mengenal pasti penyalahgunaan media sosial ni. First kita guna First kita identify dekat segenap lapisan masyarakat bagaimana dia boleh tersebar dan sebagainya. Kedua, kita mengkaji punca-punca penyebarannya. Dan ketiga, kami menyenaraikan solution untuk overcome the situation. For metodologi kajian, kita orang listkan 3, iaitu merujuk artikel di internet, membuat Google Form iaitu lebih kurang macam soal sidik, dan juga bertanya pendapat rakan terdekat ataupun ahli keluarga, kerana kami mengambil pendekatan bahawa dengan bertanya kepada rakan dan ahli keluarga ni lebih mudah lah dan kita mendapat respon yang direct daripada diorang. Senang nak tanya, senang nak olah dan sebagainya. Dan rujukan-rujukan ni antara yang kami gunalah. Setakat ni ada 5. Itu je madam. Okay, so tanya kumpulan berapa ni? Kumpulan 3. Okay, kumpulan 3. Okay, so boleh naik balik tak? Okay, so tanda kumpulan 3 dah siap lah ni. Inilah, ini draft proposal yang saya nak mengikut template macam ni lah. Kan ada beberapa perkara lah, tema, tajuk, penyataan masalah semua kena ada. Okay,
Lagi satu kena ada detail lah, awak kumpulan berapa, section berapa, supaya dapat detect daripada manalah awak ni. Okay. Okay, dan saya nak tambah baik sikit lah dan perhatian juga kepada grup-grup yang lain. Okay, so tema skop yang awak pilih adalah berkaitan penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial tu besar lah kan, daripada segi apa kita salah guna, orang salah guna pada segi apa. Okay, so tajuk ni biar dulu, sebabnya tajuk ni dia akan bila kita banyak membaca, bila dah nak siap nanti kita akan automatik, kita akan ada satu tajuk yang cantik lah. Okay, cuma apa yang saya nampak macam ni, ayat ni kurangnya kesedaran masyarakat mengenai kepentingan media sosial menjadi punca kepada peningkatan penyalahgunaannya. Yang ni tak sesuai kita jadikan tajuk. Yang ni kita boleh kata ni hipotesis. Kita boleh kata masyarakat ni betul ke macam ni kan. Dengan kita kata ini kita punya expectation awal lah, kita punya jakaan awal, masyarakat tu kurang kesedaran terhadap media sosial menjadi punca kepada peningkatan penyalahgunaannya. Ini kita punya hipotesis lah. Betul ke tak dengan kajian ni lah, dengan Google Form yang awak akan buat nanti, dengan tanya temu bual lah kita katakan, temu bual kepada informan. So dapatan tu nanti baru awak akan talikan dengan hipotesis awak ni, jangkaan awak ni. So ini dia tak boleh jadi tajuk, dia mungkin boleh masukkan dalam metodologi. Dalam metodologi tu dia ada sub topik lah. Salah satunya adalah hipotesis, tapi tak semua kajian perlu kepada hipotesis. Okay, hipotesis tu kita nak sahkan betul ke tak ayat kita punya statement ni. Okay, so tajuk tu nanti pindahkanlah, statementnya cantik tapi dia tak sesuai jadi tajuk. Okay, so tajuk nanti kena create yang barulah. So nanti statement ni pindah kepada metodologi nanti untuk kajian nantilah. Kemurungan kepada stres remaja. Katalah itu ada dalam statement, mungkin itu boleh cyber terutamanya masa PKP ni. Okay, itu penyataan masalah lah tu. Okay, selain tu ahli keempat dalam bulan 3 ni dijumpa
apa lagi tentang bully cyber. Isu-isu yang tak masalah ni. Faham tak? Bulan 3. Faham tak? Mungkin awak jumpa statistik, mungkin awak jumpa apa komunikasi ni kan. Okay, so bully cyber pernyataan masalah ni. Dia fokus. Kalau kata awak pilih tiga-tiga, dia akan jadi sangat luas lah, dia tak fokus. Okay. So itu pernyataan masalah. So persoalan kajian pula, ini dah cantik lah persoalan kajian ni, cuma fokus kepada bully cyber saja. Apa benda ni Apakah faktor ataupun apakah punca terjadinya bully cyber dalam kalangan masyarakat ataupun remaja ataupun pelajar UTHM. Ikutlah fokus kepada awak nak fokuskan kepada siapa. Mungkin masyarakat tu besar sangat, mungkin awak nak fokus kepada pelajar UTHM. Sebabnya Google Form awak kepada pelajar UTHM saja. Kan kena fokus lah. Ataupun kalau nak remaja, bolehlah pergi kepada luar UTHM. Tapi kena fokus lah. Mungkin masyarakat tu luas sangat. Okay, yang kedua, bagaimanakah cara untuk membendung jenayah bully cyber dalam kalangan remaja ke, pelajar ke kan. Yang ketiga, sejauh manakah impak terhadap remaja sebagai contoh sekiranya kepentingan penggunaan sekiranya bully cyber ni tak diatasi sebagai contoh lah kan. Ataupun mungkin awak nak cadangkan langkah apakah cadangan langkah untuk mengatasi jenayah bully cyber sebagai contoh. Okay, tapi biasanya kita tahu punca, kita cara untuk membendung. Okay, langkah dah ada nombor 2 kan. Okay, bolehlah ni. So awak nak cari punca, awak nak cari cara membendung, awak nak cari impak. Kalau tak diselesaikan. Okay, cantik lah. Okay, objektif kajian kena tally dengan persoalan kajian. Yang pertama awak kata nak cari punca kan. So mengenal pasti punca penyalahgunaan, mengenal pasti punca jenayah bully cyber dalam kalangan remaja. Okay, yang kedua mencadangkan cara untuk membendung jenayah bully cyber dalam kalangan remaja sebagai contoh. Okay, yang ketiga sejauh manakah impak? Apakah impak mencadangkan mengenal pasti. Mengenal pasti impak yang berlaku jika tidak dibendung. Okay, so maksudnya dia kena tally. Kalau persoalan kajian satu tentang punca, objektif satu kena punca juga. Kalau persoalan kajian kedua tentang cadangan langkah, so objektif kajian pun tentang cadangan langkah. Cuma persoalan kajian tu dia dalam bentuk soalan lah. Okay, kena ada tanda soal lah kalau dah ada persoalan ni kan. Okay, kalau objektif kajian tu betul lah ni penggunaan mengenal pasti, mengkaji, mencadangkan. Okay, itu adalah objektif kajian. Faham ke? Hafiq, bulan 3 faham? Faham, madam. Okay, itu objektif. Yang ke bawah lagi. Okay, metodologi. Okay, metodologi kajian, ingat tak saya minta awak pilih sama ada kajian awak ni kualitatif atau kuantitatif. Kena nyatakan yang tu dulu. Okay, kalau saya tengok kat sini, bulan 3 ni dia guna artikel di internet ni, kita boleh kata kaedah apa tu? Dokumen. Astagfirullahalazim, tak keluar kejap. Analisis dokumen. Okay. Analisis dokumen kot. Tak apa, nanti saya confirmkan. Ini adalah kaedah analisis dokumen. Maksudnya dokumen yang awak analisis adalah daripada artikel-artikel di internet, daripada tesis-tesis di internet, daripada laman web di internet. Itu adalah analisis dokumen namanya, kaedah. Okay, so satu
analisis dokumen. So dia punya detailnya adalah merujuk artikel, merujuk buku, e-book, merujuk laman web, sesawang kan di internet. Okay. Yang kedua, Google Form ni kita kata kaedah survey, kaedah soal selidik. Okay. So kaedah yang digunakan kaedah soal selidik, detailnya adalah membuat Google Form untuk mendapatkan pandangan daripada pelbagai manusia berbeza. Tak naklah ini besar sangat. Mungkin awak boleh fokuskan kepada mendapatkan pandangan daripada remaja yang berumur antara berapa, ataupun kalau nak senang fokus kepada pelajar UTHM je lah. Okay. Yang ketiga, bertanya tentang rakan atau ahli. Ini lebih kepada temu bual lah. Okay. So ini yang ketiga ni kaedah temu bual. Temu bual ni detailnya adalah ni lah, mendapatkan pandangan daripada rakan atau ahli keluarga tentang isu ni. Okay, so kalau remaja, rakan je lah. Kalau ataupun awak boleh cari informan yang berbeza. Mungkin Google Form tu awak ambil pelajar UTHM. Okay, untuk temu bual awak ambil mungkin kaunselor ataupun pensyarah yang terlibat dengan isu ni lah. Okay, sebab nak tahu detail daripada perspektif yang berbeza lah. Google Form kita tanya kepada remaja. Kalau temu bual kita tanya kepada mungkin pakar kan yang boleh ulas isu ni. Okay. So, metodologi berdasarkan kaedah-kaedah yang awak pilih ni, kumpulan 3 ni, dia ada kaedah analisis dokumen, ada kaedah soal selidik, ada kaedah temu bual. Okay, ingat balik saya dah bezakan lah. Kalau kuantitatif, apa kaedah dia? Kalau kualitatif, apa kaedah dia? So, kalau tengok kepada metodologi kajian yang dipilih, yang kaedah yang dipilih oleh kumpulan 3, dia mix method lah. Maksudnya kajian berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Itu nyatakan dulu. Baru tulis kaedah-kaedah. Ada 3 kaedah lah yang awak guna pakai. Baru tulis awak punya detail macam ni. Faham tak? Oh, madam. Okay. So, rujukan. Okay, baguslah ada rujukan ni. Sekejap. Ini. Okay, yang pertama ni akademia ni artikel jurnal lah. Yang ni artikel jurnal tak silap saya. Okay, press. Ini mungkin artikel dari surat khabar, ResearchGate ni artikel jurnal. Astro Awan ni artikel akhbar lah. Okay. Maksudnya semua rujukan ni berautoriti, tapi cara penulisan tu menggunakan APA style. Cara penulisan rujukan APA style, tengok balik kan APA style macam mana. Nama penulis dulu dalam kurungan, tahun, apa tajuk kepada artikel tersebut ataupun tajuk kepada laman web tersebut. Lepas tu apa, kalau jurnal, nama jurnal tersebut. Lepas tu tengoklah dia punya cara penulisan dia. Tak silap saya ada dalam panduan yang saya dah share sebelum ni. Okay, so boleh tengoklah. Okay, nanti susun balik cara penulisannya mengikut APA style. Okay, boleh? Yang 3, ada soalan tak? Boleh, madam. Madam, yang dekat problem statement tadi, kan contoh kalau akumulasi ambil bully cyber kan, maksudnya ada satu je lah problem statement dia. Penyataan masalah dia ada satu, kalau problem statement ni secara tulis dia ada satu isu. Kan, jenayah bully cyber yang sering berlaku di media sosial. Apa buktinya? Kena support dengan artikel-artikel tadilah. Semuanya berkisar tentang bully cyber. So awak datangkan statistik peningkatan bully cyber, awak datangkan isu-isu bully cyber ni menyebabkan bunuh diri, bully cyber ni menyebabkan hilangnya adab sebagai contoh kan. Semua tu bukannya awak cakap saja-saja, tapi berdasarkan kepada rujukan yang awak dah cari tadilah, yang support kepada isu awak, kepada penyataan masalah ni. Faham tak? Oh, madam. Okay. So ada soalan lagi? Plan 3 ataupun plan lain kalau nak tanya? Maksudnya penyataan masalah tu statement satu je lah kan, madam?
dia ada satu core dia yang statement yang utama tapi kena support dengan statement-statement lain. Dia tak akan jadi satu je. Kalau awak nak selamat, kan awak dah ada, katalah awak ada 8 ahli kan. Masukkanlah semua isu yang ada dalam artikel awak tu yang berkaitan dengan tajuk awak. So senaraikan. Nanti saya akan semak betul ke tak. Betul ke tak ini pernyataan masalah. Kalau awak tulis satu je, nanti bila awak nak buat report penuh nanti mungkin saya dah terlepas pandang lah nak semak satu-satu. Kalau dalam table macam ni nampak lagi lah. Okay, boleh tak Pak Ayat? Boleh madam, terima kasih madam. Sebab tu artikel-artikel tadi akan membantulah awak punya penulisan nanti. Okay, dan juga daripada tajuk-tajuk artikel tadi pun awak boleh datangkan idea lah untuk tajuk awak nanti. Kan gabungan artikel-artikel tadi tu awak boleh create satu tajuk yang tally dengan kajian awak ni. Okay. So kalau tak ada soalan macam tu lah. Madam, Okay. yang draft ni nak kena submit dekat outer tugasan 2 ke proposal tugasan 2? Proposal. Proposal bawah tu madam. Proposal. Okay, so plan 3 ni dah okay. So template dia macam ni tapi nanti betulkan apa yang saya dah tambah baik tadi lah. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, malu lagi tak Afiq? Saya pun malu madam. Okay, kalau malu selesai. Okay, so kalau dah berani tunjuk macam ni tak apalah. Kalau salah tu memang adab kita belajar kan. Adat kita belajar. Okay. So boleh, terima kasih lah plan 3 wakil untuk pencerahan kepada grup-grup lain. So grup-grup lain boleh follow lah apa teknikal yang saya dah tambah baik untuk plan 3. Isunya mungkin berbeza lah. Okay. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, Lubna. Madam ulang semula tugasan individu hari ni. Saya ada masalah internet. Mungkin kumpulan Lubna yang lain, ahli lain boleh share lah dengan Lubna. Sebab Google Meet sekarang tak boleh record. So saya pun tak ada nak record screen ke belum lagi lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu je lah yang saya tinggalkan awak dengan 2 tugasan tadi lah. Yang pertama tugasan individu tadi. Daripada artikel awak tadi tu awak carilah apa pembahagian falsafah yang awak dapat kenal pasti. Kan dah submit di author dalam individual activity. Yang kedua, kalau ada masa berbaki boleh bincang teruslah untuk proposal awak ni. Okay, so apa yang saya dah terangkan tadi awak boleh ambil untuk improve proposal masing-masing. Sebenarnya ada markah kepada submission proposal ni. Okay, so submit sebelum kelas minggu depan lah. Okay, so kelas minggu depan insyaAllah saya rasa tak ada kemungkinan lah tak ada live. Sebabnya saya akan bagi tugasan kita buat secara asynchronous lah untuk tajuk selepas ni. Okay, dan sebelum kelas tu kena hantarlah proposal dan juga proposal hantar sebelum kelas minggu depan. Untuk kelas artikel, untuk kelas hari ni hantar artikel tadi tu untuk tugasan individu. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan respon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam. Thank you madam. Terima kasih madam. Thank you madam. Thank you, madam. Madam. Thank you madam. Saya madam. Okay.